Sebenarnya kita ni hadirkan ke studio Rampai Pagi pada hari ini secara eksklusif, bukan hanya di kalangan para pemimpin yang membimbing para atlet negara, secara keseluruhannya jumlah kontingen pada ketika itu 23 orang, 12 atlet, chef de mission seorang dan juga di kalangan para pegawai, medik dan jurulatih lebih kurang 10 orang. Jadi bukan hanya di kalangan pemimpin yang kami bawakan pada hari ini, tetapi juga kepada atlet yang berjaya membawa pulang pingat emas. Betul. Salam ya. Terus kami bawakan ya. Baik, alhamdulillah kami bawakan kepada Auda ya. Pada hari ini itu Yang Mulia Cikgu Ali Yusri Abdul Ghafur, Pemangku Presiden Majlis Paralimpik Brunei Darussalam, juga iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Zain bin Haji Muhammad, iaitu selaku Majlis Paralimpik Setiausaha Agung Majlis Paralimpik Brunei Darussalam, dan juga dua atlet kita ni yang telah pun mengharumkan negara Brunei Darussalam dengan pingat yang mereka menangi ya. Iaitu Yang Mulia terlebih dahulu Yang Mulia Tuan Radwan bin Haji Mataha, dan juga bersama kita itu Yang Mulia Puan Nur Hinsan binti Haji Mataha pada hari ini. Assalamualaikum semuanya. Indah terlambat untuk kami mengucapkan tahniah dan juga salam Aidil Adha. Alhamdulillah. Di kesempatan untuk hari ini tadi di Rampai Pagi dipertemukan. Seingat saya pada waktu-waktu pada malam di sekitar balik hari Khamis malam Jumaat kita subuh. Sabtu malam. Pada hari Ahadnya kita sempat juga memberikan mengenai dengan kejayaan yang dibawakan oleh atlet kita ni ya. Kita ni secara keseluruhannya kutipan pingat pada The 12 ASEAN Para Games Phnom Penh Cambodia 2023, 3 pingat emas, 3 perak dan juga 2 gangsa pada waktu itu. Dan mungkin kita akan terus dulu kepada Ketua Rombongan pada masa itu, Chef de Mission bagi sukan ASEAN Paralimpik ini, Cikgu Haji Ali Yusri. Cikgu Haji. Kontingen negara kita ini terlibat dalam 3 jenis sukan yang kita difahamkan masa itu, iaitu sukan olahraga, badminton dan juga renang. Bagi pengamatan dan pendapat Cikgu sendiri, Tuan Haji sendiri, komen terhadap pencapaian atlet negara kita ini pada waktu itu. Baiklah, terima kasih Ammar dan juga Serina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanglah pada awalnya mengenai dengan perlawanan para game di Cambodia, secara menyeluruh komen saya melihat kepada atlet-atlet kerana yang hadir pada hari ini, dan ada lagi lah yang mempunyai pingat gangsa juga pada hari ini, dan juga ada lagi yang dapat pingat perak yang hanya hadir 2 orang ini saya lah. Jadi pengamatan saya secara menyeluruh, semangat diorang ini dari awal memang berbeza. Sekalinya Insan sendiri pernah menyatakan kepada saya secara komennya, cigunya, saya mau kalian ni berkumandang lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam, dan kata ni berdirinya dengan menyanyikan lagu kebangsaan ini. Itu semangat yang awal sudah semasa di Brunei sudah ada yang menyatakan balik-balik memberitahu. Dia kalian ni cigunya gerintiku dapat pingat ni. Itu yang saya rasakan, perbezaan yang jarang didengar oleh saya sendiri sebagai Chief de Mission dan juga pemangku presiden. Itu yang nampakkan semangatnya. Dan bila di sana nampak kesungguhan Insan ni bila latihan dan banyak fokus. Anda banyak bunyi-bunyi. Saya pun memang saya nyatakan ada orang masa di sana tu jangan banyak bercerita, fokus kepada insya-Allah kejayaan itu daripada Insan. Dan Ridwan sendiri pun pernah juga menyatakan mungkinnya dia pun beritahu dia akan cuba terbaik, ataupun mungkin ini kali terakhir ikut pertandingan, tapi dia sebab mendapat emas ni semangat dia balik. Jadi mungkin yang ni sebenarnya dia pun melihat kepada umurnya, kadang-kadang nyakunya, cigunya. Tapi bagaimanapun secara komen menyeluruh, dan alhamdulillah atlet-atlet lain juga memecah diorang punya personal record. Dari segi renang dan juga badminton pun ada juga, dan juga buangan yang lain. Jadi saya menyatakan keseluruhannya atlet yang ikut di Cambodia ni memanglah mempunyai fokus yang berlebihan, dan keamatan diorang itu terlalu kuat. Itulah di antara keistimewaan dan komen yang boleh kita lihat
para atlet yang ikut serta di Cambodia. Baik, itu satu komen yang positif daripada Cikgu sendiri selaku pemangku Presiden Majlis Paralimpik Brunei Darussalam, juga Chief of Mission bagi acara pada tahun ini. Bagaimana pula dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Zain bin Haji Muhammad selaku Setiausaha Agong, bila melihat tentang penyumbang pingat emas dalam Sukan Para ASEAN ke-12 ini, Tuan, datangnya daripada sukan olahraga, adakah ini sebenarnya telah pun disasarkan lebih awal setelah melihat peserta-peserta yang lain, ataupun mungkin tanpa diduga ataupun tanpa disangka mereka ini dapat memenanginya? Pada kejuaraan kali ini, kontingen negara Brunei Darussalam telah disertai oleh atlet-atlet baru dan juga atlet-atlet yang berpengalaman yang pernah menyertai sukan di peringkat serantau dan antarabangsa dan pernah memperoleh pingat. Walau bagaimanapun, di saat-saat akhir, salah seorang atlet yang memenangi pingat emas di kejohanan yang lepas, yaitu 11 Asian Para Games di Solo, Indonesia, telah tidak dapat ikut serta disebabkan masalah kesehatan. Jadinya pihak pengurusan Majlis Paralimpik Brunei Darussalam hanya mesasarkan kepada atlet-atlet yang lain untuk memenangi jual sebarang pingat sukan. Alhamdulillah, kontingen negara telah membawa balik 3 pingat emas, 2 perak dan 3 pingat gangsa daripada sukan para olahraga. Jadi baik, alhamdulillah Dan di sini kita melihat sebenarnya bukan senang untuk mengendali, mengurus, bermula sebelum itu pun orang membuat persediaan tuan dalam hal ini barangkali bagaimana pihak pengurusan kita ni memastikan pasukan negara kita ni, atlet-atlet kita ni kekal bersemangat, fokus, yakin dan juga terus positif dalam setiap kejohanan ataupun perlawanan yang mereka wakili. Alhamdulillah, setelah 11 Asian Para Games di Solo, Indonesia, yaitu pada bulan Ogos 2022, Majlis Paralimpik Brunei Darussalam telah mengambil inisiatif dengan mengadakan pemilihan kepada atlet-atlet baru, dan setelah pemilihan mereka telah menjalani latihan di bawah jurulatih yang telah dilantik oleh Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dan di samping itu juga pihak pengurusan Majlis Paralimpik sentiasa mendorong atlet-atlet ini untuk terus mempunyai disiplin latihan yang tinggi, sentiasa fokus dan bersemangat dalam setiap perlawanan yang mereka sertai, meskipun mereka mempunyai kekurangan. Kita tidak melihat ini satu kebatasan membataskan mereka untuk terus menyumbang bakti kepada negara. Namun kita ni bangga apabila mendapat berita bahawa negara kita ni berjaya mengutip pingat emas, begitu juga perak dan gangsa untuk para games pada tahun ini. Mungkin kita boleh beralih kepada wakil negara kita ni dulu ni, atletnya. Kami cukup bangga sebenarnya, Radwan dan juga Insan di mana apabila mengetahui bis kita lagi adik-beradik, lepas tu mengutip pingat emas lagi untuk acara lempar cakra lempar cakra, lontar peluru. Lempar cakra dan juga lontar peluru. Apa perasaan bis kita bila diumumkan, dinobatkan menjadi juara, mendapat pingat emas untuk acara sukan tersebut? Syukur, alhamdulillah. Terutama sekali saya merasa bersyukur, sangat bersyukur kepada hadrat Allah yang telah mengurniakan kejayaan kepada saya, dan juga terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga, terutama ibu saya yang tidak putus-putus mendoakan kejayaan saya dan juga rakan-rakan. Syukur alhamdulillah. Perasaan pada semasa setelah diumumkan sebagai pemenang pingat emas, perasaan masa itu sangat tidak dapat digambarkan atau diucapkan. Macam-macam rasa ada. Rasa gembira, terharu, akan menangis ada juga. Pasal ini buat kali pertama saya memenangi pingat emas.
setelah 15 tahun menjadi seorang atlet Paralimpik. Kerana selama ini saya mendapat memegang pingat gangsa dan perak. Jadi ini kali pertama saya memenangi pingat emas dan sekaligus 2 pingat emas untuk kejohanan kali ini. Alhamdulillah. Dan mana satu abang, mana satu adik? Abang, adik. Jadi Tuan Ridwan, abang kepada Insana. Macam mana perasaan di sekitar Jua apabila meraih pingat emas untuk negara dalam acara sukan yang lontar cakra ni dan juga lempar cakra. Lempar cakra, ya. Syukur alhamdulillah, terima kasih kepada Allah SWT yang memberikan peluang terhadap saya untuk mengharumkan nama negara dan bangsa. Dan syukur terima kasih juga kepada isteri dan anak-anak dan ibu yang tidak putus-putus memberi dorongan dan berdoa. Dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada pihak jabatan saya, GPCC, yang memberi kelonggaran bagi menjalani latihan. Perasaan saya amat bersyukur dan terima kasih dan merasa terharu juga bila diumumkan sebagai seorang pemenang dalam acara yang saya sertai, sehingga saya tertunduk sujud bersyukur. Ya, itulah. Alhamdulillah, masya-Allah. Kita satu usaha yang memang kita sentiasa banggakan juga, walaupun bagi kita ni hanya setakat mengenali pada Tuan Ridwan dan juga kepada Puan Norisan sendiri, tapi kita juga merasai betapa kebanggaan ataupun betapa hati itu cukup riang disebabkan oleh dapat memenangi, membawa pulang pingat yang sudah setentunya ini bukanlah setakat pertandingan di dalam negeri saja, tapi juga di mana ianya bertanding juga dengan negara-negara yang lain. Dan kita ni faham juga ya, di mana mereka ini juga mempunyai atlet-atlet yang tersendiri, yang mempunyai bakat-bakat yang tersendiri. Walaupun sebenarnya untuk cara sukan ini kita ni faham para atlet yang menyertai itu mereka mempunyai keterbatasan dari segi beberapa hal atau dalam orang, tapi Indah kita ni lihat di sini itulah keistimewaan yang ada pada mereka berbanding kepada tani yang ya. Jadi ini hanya cebisan luahan rasa bersyukur kerana dapat mengharumkan nama negara. Tapi saya rasa ahli keluarga lebih besar rasa kesyukurannya dapat membimbing dalam satu keluarga 2 orangnya anak kepada ibu dan bapanya berjaya mengharumkan nama negara. Insan sendiri menyatakan 15 tahun sudah berkecimpung menjadi peserta dalam para games, dan ini rezeki pertama mendapat pingat emas walau sebelumnya ada pingat perak dan pingat gangsa. Saya bangga dengan semangat ibu bapanya yang memberikan dorongan dan galakkan kepada anak mereka ni untuk berkecimpung dalam bidang sukanan ya. Jadi pengamatan Tuan Haji Cikgu Haji Alius sendiri. Saya sebenarnya sebab je ni Cikgu. Bila melihat perkembangan dan pencapaian para atlet negara kita ni ini, apa barangkali yang boleh Cikgu Haji kongsikan tentang peluang dan juga potensi mereka di masa akan datang, dan barangkali juga boleh mengetahui perancangan dari pihak persatuan dalam mengekalkan kecemerlangan atlet-atlet negara kita ni. Terima kasih. Memang bila melihat semasa pemberian ataupun penyampaian bendera negara masa acara itu yang disampaikan oleh yang berhormat Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan saya pun bertanyalah berapa orangnya, berapa target cigunya pingatannya. Secara spontan saya ni dari mulut saya mungkin 2 emas. Jadi bila saya balik ke rumah saya pun terfikir macam ada insting atau merasakan kali ini mesti membawa balik emas. Jadi alhamdulillah syukur bila terbukti malahan bukan saya 2 jadi 3. Jadi setelah itu apa yang akan saya lihat sekarang ini bersama dengan Tuan Haji Madzin sendiri berfikir dan juga atlet-atlet lain orang putih, what is next? Inilah. Jadi insyaallah dalam masa terdekat ini memang lagi ada para Asia punya perlawanan dan juga yang akan berada di China dan seterusnya Paralimpik di Paris. Mungkin dorang inilah masa ni sudah bermulan sekiranya renang baru balik 2-3 hari sudah menyambung latihan mereka. Jadi inilah satu
melihat kepada atlet pada masa ni, potensi diorang dan semangat diorang tu memang tinggi sudah. Dan lagi payah kata ni kan memberi dorongan sebab mereka sudah terasa bila diorang balik setelah daripada Cambodia ni, diorang akan belajar pada masa yang sama, belajar di mana perlu diorang menambah lagi kekuatan diorang, di mana kekurangan itu, macam mana lagi teknik-teknik baru dengan kami juga mempunyai jurulatih yang saya rasakan juga mempunyai semangat yang tinggi. Macam mana diorang memerhatikan. Setelah saya bersyukur apabila diorang ini berada di Cambodia, walaupun sudah event itu sudah habis, mereka berada di sana memerhatikan pemenang-pemenang yang lain, negara-negara lain yang hebat, melihat tekniknya dan ada yang mengambil video juga, diulangi balik cara tu. Ini satu cara yang terbaik saya rasa. Tidak payah kita ni jurulatih menunjukkan pada mereka sendiri, atlet sendiri melihat macam mana lagi untuk orang ini maju. Ini saya rasakan atlet para ini memanglah di antara yang dilihat, bukan saya dari potensi diorang sudah boleh melihat pada masa depan. Tinggal lagi cabaran saya dan juga persetujuan Majlis Darussalam ini Paralimpik ini ialah untuk ini yang saya ingin menyerulah kepada mungkin yang melihat di kaca TV pada pagi ini dan juga yang lain, sebab kami masih lagi tadi mencari pelapis-pelapisan. Ini yang kami saya percaya di Brunei ini ada juga ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang istimewa. Mungkin dorongan ini selalunya yang tadi masih malu atau menapuk dorongan ini dan mau menyerlahkan, mengeluarkan dorongan ini. Padahal yang terbukti pada hari ini insan mempunyai kurang penglihatan sama dengan juga Ridwan. Jadi saya rasakan dorongan ini dari segi itu namanya kita di Brunei OKU ni adalah orang kelainan upaya. Yang paling saya rasakan berbeza. Ada kalau di luar negara panggilnya orang kurang upaya. Tapi orang ini bukannya kurang, mempunyai kelebihan, kelainan upaya. Jadi saya berseru di luar sana kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang istimewa ni, saya rasakan kami sama Tuan Di Majin sendiri akan kiranya akan berjumpa dengan orang ini, dipersilakan jumpa kami akan mencuba orang ini lah potensi mana. Mungkin orang boleh main badminton, boleh main berenang dan sukan olahraga dan yang lain-lain lagi masih banyak. Di masa-masa berada di Cambodia tu saya terasa Ketani terlalu banyak kekurangan Ketani. Dalam banyak ada 14 pertandingan Ketani hanya dapat 3 saja ikut serta. Banyak lagi. Cara sukan itu masih banyak, lagi. Jadi kami memerlukan terus sekali sebab kadang-kadang ibu bapa ni keraguan diorang ialah kalau diorang dah ada satu harinya di mana anak-anak kami ini akan berada. Jadi saya rasakan mengikuti sukan ini adalah satu cara untuk melihat masa depan diorang lebih cerah. Mungkin kami juga membuat rancangan bahawa mungkin yang atlet-atlet yang lama ni yang sudah berkecimpung akan menjadi jurulatih. InsyaAllah secara melihat membuka minda kata ni bahawa diorang ini masa depan diorang ini ada peluang yang cerah. InsyaAllah. Kita berbalik juga kepada Tuan Mak Zain selaku Setiausaha Agung untuk Majlis Paralimpik. Mungkin dapat berkongsi secara ringkas apa bentuk kemaslahatan dan pemedulian yang diberikan kepada atlet-atlet di bawah naungan Majlis Paralimpik negara kita. Majlis Paralimpik Brunei Darussalam telah ditubuhkan sejak tahun 2012 dan pada masa ini kami sudah mempunyai lebih daripada 70 orang atlet yang aktif dalam beberapa sukan yang aktif seperti para olahraga, para swimming, tempen bowling dan juga cycling. Apa yang kami lihat ialah penglibatan para ibu bapa itu seperti Tuan Cikgu Ali Yusri tadi, penglibatan para ibu bapa adalah kami perlukan untuk mereka terus menampilkan anak-anak mereka
untuk bergiat dalam bidang sukan ya. Kerana ada pembimbing yang pakar akan pastinya memberikan tumpuan penuh pada anak-anak yang ingin digilap potensinya. Saya pernah sempat melihat beberapa kali sukan Special Olympics diadakan, tapi Special Olympics satu melibatkan kanak-kanak. Jadi seronok apabila sempat menjadi sukarelawan pada acara sukan tersebut. Sudah lama rasanya diadakan. Dan mungkin kepada atlet kita ni sebagai soalan terakhir lah ya, kepada Tuan Ridwan sendiri, apa perancangan ke depannya untuk mungkin akan lebih bersemangat menjadi wakil negara? InsyaAllah akan sentiasa berusaha untuk mengharumkan nama negara lagi sekiranya diberi peluang untuk mewakili negara lagi. Akan sentiasa akan terus menjalani latihan untuk acara-acara yang akan datang. Baik, daripada Ehsan sendiri yang mungkin ada sedikit kata-kata semangat. Alhamdulillah. Kata-kata dari saya, kita ni berani tampilkan diri, beranikan untuk buat apa yang tadi mau buat, asalkan ini melanggar etika atau sebagainya. Kita ni jalani, hadapi, tempuhi semua tu. Jangan dijadikan kekurangan kita ni itu sebagai alasan untuk kita ni untuk tidak terus bergerak maju ke hadapan. Kita ni cuba dulu baru kita ni tahu. Baik, alhamdulillah, itulah kata-kata semangat daripada Tuan Ridwan bin Haji Mataha dan juga Dayang Nur Ehsan binti Haji Mataha ya, seorang atlet kita ni yang mengharumkan negara Brunei Darussalam. Mudah-mudahan apapun yang dikongsikan daripada Tuan Ridwan dan juga Nur Ehsan, walau orang seringkas sesingkat yang ruang yang kita ada, dapat mencetuskan inspirasi, menyuntik semangat bis kita, khususnya kepada ibu bapa yang mungkin mempunyai anak-anak yang bis kita rasakan ada potensi dalam bidang kesukanan itu, bis kita boleh tampil untuk berjumpa dengan ahli-ahli Majlis Paralympics negara Brunei Darussalam. Dan terima kasih setinggi penghargaan, tahniah juga kita ucapkan kepada para atlet kita ni, Tuan Ridwan dan juga Dayang Nur Ehsan. Dayang Nur Ehsan sendiri meraih 2 pingat emas dibawa balik ke negara Brunei Darussalam, dan ini juga begitu hebat di atas bimbingan Chef Dimension selaku ketua rombongan ketika itu, juga pemangku Presiden Majlis Paralimpik Brunei Darussalam Tuan Ali Yusri bin Abdul Ghafur, dan juga Yang Mulia Tuan Mat Zain bin Haji Muhammad selaku Setiausaha Agong bagi Majlis Paralympics negara Brunei Darussalam. Semoga organisasi ini, atlet-atlet yang bernaung di bawah organisasi ini akan terus maju ke depan. Semangat kuat dan kental bis kita itu akan terus menjadi kekuatan kepada masyarakat Brunei itu sendiri ya, menjadi inspirasi kepada mereka. Baik, terima kasih kesemuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.